Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 10 akan membentangkan soalan tutorial yang ke-10 iaitu What sources of knowledge are alternative to social science? Sebelum saya memulakan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Saya Nur Faisim akan membentangkan bahagian pengenalan, manakala Muhammad Khairul Fazli akan membentangkan bahagian isi dan Muhammad Amir Syafiee akan membentangkan bahagian kesimpulan. Pengenalan, definisi sains sosial. Menurut Mitchell 1979, sains sosial secara umumnya digunakan untuk sebarang bentuk pengajian yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Seterusnya, menurut James Hyde pula, sains sosial ialah badan pembelajaran dan kajian yang mengiktirafkan tindakan serentak dan bersama rangsangan fizikal dan bukan fizikal yang menghasilkan reaksi sosial. Akhir sekali, menurut John B. Michela dalam buku The Teaching of Social Studies, sains sosial ialah satu kajian sosial berkenaan dengan manusia dan interaksinya dengan persekitaran, sosial dan fizikalnya. Seterusnya ialah definisi pengetahuan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pengetahuan ialah perihal yang mengetahui atau apa-apa yang diketahui. Menurut John Dewey, pengetahuan ialah perolehan fakta, maklumat dan kebenaran. Beliau berpendapat bahawa pengetahuan tidak boleh dipisahkan daripada kebenaran. Jika tidak, terdapat pencegahan pada ilmu tersebut. Berdasarkan soalan yang kami perolehi, terdapat dua jenis sumber pengetahuan, iaitu sumber pengetahuan daripada kajian saintifik dan sumber pengetahuan daripada alternatif. Oleh itu, kami akan membincangkan sumber pengetahuan daripada alternatif dalam bidang sains sosial. Terdapat 5 sumber ilmu alternatif sains sosial. Yang pertama, pemikiran biasa atau logik. Ia merupakan pengetahuan yang diperolehi melalui akal semata-mata dan tidak mempunyai pemerhatian terhadap peristiwa-peristiwa yang berfakta. Prinsip logik, formal dan matematik tulen merupakan paradigma atau batu loncatan pengetahuan logik, iaitu kebenaran dapat ditunjukkan secara abstrak. Prinsip pengetahuan logik ini diterapkan pada pengalaman panca indera, tetapi ia bukan kesimpulan dari pengalaman. Menurut Al-Baqillani, pengetahuan akan terbahagi kepada dua kategori. Kategori pertama, akal yang dapat memahami sesuatu secara mudah tanpa perlu usaha untuk memikirkannya. Ia merupakan satu bentuk penerimaan dan pemikiran secara mudah yang berlaku bagi seseorang melibatkan perasaan hati dan jiwa. Oleh itu, tahap ini berlaku secara tiba-tiba, spontan atau secara langsung dalam diri dan jiwa seseorang yang tidak perlu kepada fikiran. Beliau mengklasifikasikan akal ini dengan sumber intuisi sebagai satu bentuk sumber saluran keenam bagi panca indera yang melibatkan peranan hati dan jiwa. Intuisi ialah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa perlu melalui pemikiran rasional dan intelektual. Klasifikasi terhadap intuisi sebagai panca indera keenam kerana ia merupakan elemen dalaman yang berupaya untuk menerima maklumat yang hampir sama dengan 5 panca indera. Yang membezakan kedua-duanya adalah dari segi persepsi tersebut, iaitu intuisi wujud dalam diri seseorang yang bukan dari anggota fizikal, tetapi lebih kepada perasaan jiwa dan gerak hati yang mempunyai elemen imajinasi dan khayalan bersumberkan akal. Oleh itu, beliau mengumpamakan bahawa intuisi terdiri daripada setiap perkara yang bertepatan dengan adat kebiasaan. Secara asasnya, keadaan sesuatu buah dapat diketahui melalui pohonnya dan nombor 2 lebih besar daripada nombor 1. Kategori kedua adalah akal yang memerlukan pertimbangan intelek yang perlu diusahakan. Ia merupakan keperluan kepada akal dalam usaha untuk berfikir dan pemerhatian yang mendalam bagi mencapai satu kesimpulan sebagaimana yang digambarkan.
Akal akan menerima bahawa mustahil berhimpunnya dua kenyataan yang bertentangan. Sebagai contoh, kita mengetahui bahawa seseorang itu berilmu dan alim kerana mempunyai ilmu. Pengetahuan yang kedua adalah pengalaman peribadi. Ia diperolehi daripada bukti panca indera, penglihatan, pendengaran, sentuhan dan lain-lain. Pengetahuan ini dikenali sebagai pengalaman atau aliran empirism. Kerana aliran tersebut membicarakan tentang pengetahuan yang diperolehi pengalaman dengan menjalankan proses pemerhatian atau menggunakan penderiaan. Proses ini juga melibatkan interaksi antara manusia dan persekitaran dan bukan hanya sekadar fakta dunia sahaja. Namun, menurut Immanuel Kant, jambatan bagi aliran sumber pengetahuan logik dan pengalaman peribadi mengatakan bahawa walaupun seluruh idea dan konsep manusia bersifat a priori, iaitu suatu idea atau konsep pada dirinya sendiri, namun tanpa pengalaman, seluruh idea dan konsep serta kebenaran a priori tidak dapat diaplikasikan. Dengan kata lain, logik manusia hanya dapat berfungsi apabila dihubungkan dengan pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan autoriti. Ia dihasilkan oleh golongan tertentu seperti para saintis, guru, ibu bapa, buku dan lain-lain lagi. Ini kerana ucapan mereka atau tulisannya mempunyai nilai autoriti adalah suatu kebenaran. Namun, kepercayaan yang tinggi kepada pemegang autoriti akan mengakibatkan manusia cenderung untuk tidak kritis dalam mendapatkan pengetahuan dan informasi tanpa berusaha untuk bertanya lagi tentang kebenaran informasi tersebut. Pengetahuan autoriti dapat menyesatkan kerana ia sering dijumpai dalam lingkungan keagamaan dan birokrasi pemerintahan. Kita boleh menerima sesuatu pengetahuan itu benar bukan kerana telah disemak oleh institusi luar, melainkan telah dijamin oleh autoriti suatu sumber yang berwibawa di lapangan. Sebagai contoh, kita menerima nasihat dari pengembara kerana beliau merupakan orang yang sangat ahli dan menguasai ajaran Islam tanpa kita perlu menyemak dari sumber asli iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, pengetahuan tradisi. Tradisi ialah pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai oleh sesebuah komuniti, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang turun-temurun serta berkembang mengikut perubahan zaman. Bagi yang menggunakan tradisi sebagai sumber pengetahuan, kesalahan tradisi akan diendahkan kerana menurut mereka sesuatu yang dulu benar sampai bila-bila. Sebagai contoh, tradisi pendidikan anak-anak diberikan kepada para ibu dan ia terus berlanjutan sampai sekarang. Seterusnya, mitos media. Pengetahuan dari media seperti televisyen, movie, akhbar dan majalah. Pengetahuan ini dapat diputarbelikkan realitinya atau keadaan sebenar kerana mungkin penulis skrip atau penerbit kurang tahu atau mereka hanya bergantung kepada autoriti, tradisi atau logik bagi tujuan untuk menghiburkan dan bukannya untuk memberi gambaran realiti yang tepat. Media ini memberikan banyak informasi pada masyarakat dan sangat sering digunakan sebagai sumber utama pengetahuan. Namun demikian, penggunaan media ini harus berhati-hati kerana informasi yang diberikan media adalah dalam kerangka hiburan dan bukan untuk menyampaikan kebenaran secara utuh. Walaupun media cuba untuk mendedahkan kebenaran informasi yang ingin disampaikan, akan dibatasi oleh waktu dan kerangka berkaitan dengan pertauliahan atau penyediaan bahan untuk diterbitkan untuk penerbitan. Menurut Al-Baqillani, Al-Khabar adalah satu bentuk maklumat yang disampaikan oleh seseorang atau sekumpulan orang yang boleh diterima sebagai suatu bentuk penerangan walaupun belum ditentukan sama ada khabar tersebut benar ataupun salah. Ia berbentuk mudah tanpa perlu melalui proses yang perlu difikirkan. Al-Baqillani meletakkan akhbar sebagai ilmu berbentuk mudah bagi menggambarkan bahawa ia adalah gambaran terhadap bentuk penerimaan mudah bagi sesuatu maklumat diperolehi yang boleh diakui terhadap sumber tersebut. Sebagai kesimpulannya, sains sosial merupakan satu bidang ilmu yang sangat luas dan kompleks
Ianya memerlukan satu penelitian yang sangat mendalam serta perlu mempunyai pengetahuan yang luas dan memerlukan kemahiran berfikir yang luar biasa. Ini sudah pasti memerlukan seseorang yang ingin mengkaji akan ilmu ini perlu adanya sumber pengetahuan yang betul serta yang diyakini kesahihannya. Daripada sumber-sumber ilmu di atas dapat difahami bahawa terdapat dua cara berfikir, iaitu yang pertama analytical. Cara ini memerlukan nisbah dan empirical. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat proses pemikiran terperinci yang dilakukan oleh manusia. Corak pemikiran sebegini memerlukan manusia itu mengkaji dan meneliti sesuatu pengetahuan tersebut dengan lebih mendalam agar tidak timbul isu pemalsuan terhadap sesuatu ilmu tersebut. Selain itu, cara berfikir yang kedua ialah bukan analitik, iaitu melalui intuisi dan wahyu. Cara ini tidak mempunyai proses pemikiran yang terperinci dan dapat memahami sesuatu ilmu itu dengan mudah. Sesuatu sumber pengetahuan yang diperolehi pada hari ini adalah diperoleh dengan sangat luas. Manusia mendapatkan sesuatu informasi atau ilmu itu dengan pelbagai cara dan alternatif. Antara sumber-sumber pengetahuan yang diperolehi ialah pemikiran logik melalui autoriti, tradisi dan media, yang mana media pada hari ini merupakan sumber ilmu dan informasi yang mudah didapati dan hampir seluruh penduduk bumi menggunakannya, walaupun kesahihan sesuatu pengetahuan tidak dijamin kesahihannya. Oleh itu, seseorang perlu lebih bijak dalam mencari sesuatu sumber pengetahuan agar tidak terjerumus dengan pengetahuan yang salah dan menyesatkan. Berikut merupakan rujukan-rujukan yang kami rujuk. Itu saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.